Hari ini adalah detik yang bersejarah kerana pindaan jadual kedua bahagian 2, 1B dan 1C akhirnya dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Saya masih ingat lagi pada 28 Ogos 2022 sempena Hari Merdeka di mana beberapa daripada kami di sini masuk YB Segambut, YB Seputih, YB Bentong, YB Sepang, YB Nubong Tebal bersama-sama dengan rakan-rakan dari pelbagai parti PKR, DAP, Amanah, UMNO, MCA, MIC dan juga MUDA kita menyertai Perhimpunan Merdeka yang dianjurkan oleh Family Frontier. Kenangan yang paling mendalam bagi saya pada hari itu adalah persembahan kanak-kanak yang mempersembahkan lagu Saya Anak Malaysia. Sebenarnya kebanyakan mereka pada waktu itu masih bukan warga negara Malaysia. Walaupun ibu mereka adalah rakyat Malaysia hanya kerana mereka dilahir di luar negara. Anak-anak ini berpakaian tradisional, mengibarkan jalur gemilang, dia berpakaian tradisional Melayu, Cina, India dan lain-lain dan menyanyi dengan penuh semangat. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Suara nyanyian mereka sangat kuat seolah-olah menggambarkan harapan mereka untuk diterima di bumi bijak yang dikenali Malaysia ini. 2 tahun kemudian, saya berdiri di sini dengan penuh kebanggaan dan menyokong 100% pindaan kepada seksyen-seksyen ini. Saya ingin merekodkan setinggi-tinggi terima kasih dan tanya kepada Menteri dan seluruh warga Kementerian Dalam Negeri KDN yang terlibat kerana walaupun mengharungi pelbagai cabaran, mereka tetap deliver hari ini. Pucung sebagai pengurusi jawatan kuasa pilihan khas wanita, kanak-kanak dan pembangunan masyarakat juga ingin merekodkan di sini bahawa JKPK telah pun mendengar taklimat daripada KDN sebanyak 4 kali iaitu 7 Julai 2023, 12 September 2023, 13 Mac 2024, 1 Oktober 2024. Kami juga telah pun mendengar dan sentiasa terbuka dengan maklum balas daripada NGO berkenaan dengan draft pindaan. Apa yang saya boleh rumuskan ialah KDN dan NGO ada perspektif dan kebimbangan yang sangat berbeza. Dan pindaan yang dibawa hari ini adalah middle ground yang saya sangat berharap boleh diterima oleh pelbagai pihak. Sebagai contoh, pindaan yang pertama yang dibawa oleh KDN ingin memasukkan jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1E dan juga memindah jadual kedua bahagian 3 Seksyen 19B. Pindaan-pindaan ini membangkitkan kerisauan ramai di antara kami di sini dan juga ramai di luar sana, terutamanya pemansuhan jadual kedua bahagian 2 Seksyen 1E. Ini adalah kerana pemansuhan Seksyen 1E akan merobohkan benteng terakhir yang melindungi kanak-kanak daripada statelessness in Malaysia. Seksyen ini memberi peruntukan bahawa seseorang adalah warga negara Malaysia melalui kuat kuasa undang-undang jika dia lahir di Malaysia dan pada masa dia lahir dia ada kewarganegaraan mana-mana negara lain ataupun stateless. Selepas mendengar maklum balas ini, KDN kekalkan seksyen ini dan tidak masukkan dalam draft kedua. Walau bagaimanapun, draft kedua masih mengekalkan pindaan jadual kedua bahagian 3 Seksyen 19B di mana bayi ditambah bukan lagi warga negara melalui kuat kuasa undang-undang tetapi melalui pendaftaran. Selepas itu, KDN memperbaiki lagi draft RUU mereka dan RUU pindaan hari ini di mana pindaan yang dibawa oleh Seksyen 19B masih mengekalkan semangat yang sedia ada di mana bayi yang dibuang oleh ibu bapa mereka akan terus dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan, iaitu mereka adalah warga negara Malaysia melalui kuat kuasa undang-undang. Seperti saya kata tadi, pihak KDN telah pun mengambil langkah konsultatif bukan 1 bulan 2 bulan tetapi selama 1 tahun dan mereka telah pun mengambil langkah dan prosedur agak rumit. Oleh itu saya rasa wajar UIB di sini kita sokong pindaan ini. Kedua, apabila Seksyen 1E dan juga Seksyen 19B memang mereka telah membuat perubahan dan dengan mengambil langkah-langkah ini KDN telah pun mengekalkan semangat asal pada artikel 14 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah Hansat 1962. Apabila artikel 14 yang berkaitan dengan kewarganegaraan pertama kali dipindahkan, saya nak memetik apa yang dikatakan pada 1962, 31 Januari. Now, the Deputy Minister has explained, and I do not wish to repeat it in detail, that the amendment to Clause 2 of this bill will not prejudice rights already acquired, nor will it operate so as to render a child stateless. It is obvious that the effect of this change in the Constitution does not affect anyone who is legitimately entitled to be a citizen, and that no one can be made stateless. This is provided for by Clause 1 of Article 14. Semangat no child shall be rendered stateless telah pun diuphold dan diangkat melalui pindaan perlembagaan ini. Dengan itu, Chung juga ingin cadangkan kerajaan melalui pindaan-pindaan yang ada, kerajaan untuk memberi Sabah dan Sarawak satu peruntukan tahunan yang tetap
bagi tujuan mendaftarkan anak-anak orang asal di pendalaman. Begitu juga dengan anak-anak orang asli di Semenanjung. Jaguar perlu pastikan semua anak-anak yang dilahir di kampung orang asli didaftar. Pindaan perlembagaan ini juga meminda jadual 2 bahagian 2 Seksyen 1A di mana anak-anak kepada pasangan yang kedua-duanya ada IC merah iaitu PR tidak boleh mendapat warga negara melalui kuat kuasa undang-undang tetapi pendaftaran. Walaupun pindaan ini memberi kawalan yang lebih baik untuk mereka yang baru-baru sahaja berhijrah ke Malaysia, tetapi ia akan menjejaskan mereka yang betul-betul rakyat Malaysia, yang betul-betul beberapa generasi di sini tetapi masih lagi IC merah akibat legasi keluarga. Dengan itu, Puchong juga ingin cadangkan Kementerian untuk memberi satu peruntukan yang spesifik bagi bantuan guaman supaya kes-kes legasi ini boleh diselesaikan dengan secepat mungkin. Semangat No Child Shall Be Rendered Stateless ini bukan sahaja perlu dikekalkan tetapi dipercepatkan, terutamanya bagi anak-anak yang sememangnya ibu atau bapanya ialah warga negara Malaysia, sama ada anak-anak ini adalah anak angkat ataupun anak yang lahir luar nikah. Kaedah spesifik perlu diadakan untuk kategori kanak-kanak supaya permohonan dan kelulusan boleh dimudah dan dipendekkan kepada 6 bulan untuk anak biologi dan 1 tahun bagi anak angkat. Kes anak luar nikah sebenarnya sangat straightforward. Laporan DNA yang sah cukup untuk membuktikan bahawa seorang itu anak biologi kepada warga negara Malaysia. Dan saya sangat berharap bahawa permohonan boleh dipermudahkan dan dipendekkan untuk golongan kategori ini. Antara sebab yang masih lagi di luar sana yang tidak selesa dengan pindaan yang dibawa hari ini ialah pengurangan had umur dari 21 kepada 18 tahun untuk subsection 15A, 19.1 dan 19.2 kerana mereka bimbang anak-anak yang tidak mendapat warga negara selepas 18 tahun kerana sebelum ini sememangnya ada permohonan yang sangat perlahan dan tidak cukup efisien. Oleh itu saya nak menggesa kerajaan untuk memastikan bahawa mempercepatkan proses permohonan kewarganegaraan. 2 adalah untuk spesify untuk mereka yang berstatus tanpa kewarganegaraan setelah mencapai 18 tahun apa yang mereka boleh buat untuk memohon kewarganegaraan secara adil dan telus. Itu sahaja daripada saya. Puchong sokong pindaan ini dan sekali lagi Puchong ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri dan Warga KDN.